Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, berjumpa kita untuk saya menerangkan bab 9 iaitu dasar luar Malaysia. Okey, kalau kita tengok dulu dari segi sinopsis dia, yang ini iaitu dasar luar Malaysia merupakan tindakan pihak kerajaan dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain, iaitu Malaysia mampu menyatakan pendirian berhubung dengan isu antarabangsa serantau yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara melalui dasar luar. Okey, perkara yang dibincangkan meliputi latar belakang dasar luar serta penggubalan dasar luar dan cabaran untuk mengukuhkan dasar luar Malaysia. Okey. Dan selain itu, perbincangan ini akan menyentuh penglibatan Malaysia dalam pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti United Nations ataupun kita panggil dia PBB, Commonwealth, ataupun selain itu daripada ASEAN atau kawasan serantau kita iaitu pertubuhan Asia, negara-negara ASEAN ataupun dalam bahasa Inggeris dia Association of Southeast Asian Nation, ASEAN dan juga NAM ataupun pergerakan negara-negara tanpa pihak dan Organisasi of Islam Cooperation OIC ataupun pertubuhan negara Islam. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, apa yang saya akan terangkan melalui video ini adalah 3 perkara, iaitu yang pertama latar belakang dasar luar, asas penggubalan dasar luar dan juga Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Okey, dan yang nombor yang keempat, kelima, keenam, ketujuh dan ke-8. Yang tu cikgu akan terang untuk next video. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu latar belakang dasar luar. Bagaimana dasar luar ni kita bermula. Okey, tengok 9.1. Ini. Okey, sejarah hubungan luar ni bermula sejak zaman Kerajaan Melayu. Dan semakin jelas, ingat bermula dari zaman Kerajaan Melayu. Dan semakin jelas melalui hubungan yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Ingat, Kesultanan Melayu Melaka yang pada awalnya yang kita panggil apa? Memulakan aktiviti dasar luar. Okey, dengan kerajaan lain sama ada di alam Melayu ataupun luar alam Melayu. Okey, keadaan yang berterusan hingga kedatangan kuasa barat, perubahan berlaku semasa negara ini mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksana adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Okey, kita tengok yang seterusnya, yang ini iaitu hubungan luar sebelum Melaka. Okey. Kita tengok sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal seperti Paan-Paan. Ni sebut betul-betul. Paan-Paan, Langkah Sukar dan Cih Tu telah mengadakan hubungan dengan kerajaan Cina. Ni antara kerajaan yang sebelum wujudnya Melaka. Dan pada tahun 1424 Masihi, kerajaan Paan menghantar utusan ke China. Iaitu satunya kerajaan Langkah Sukar mula menghantar utusan ke China pada 523 Masihi dan Cih Tu pada 608 Masihi. Ini antara kerajaan awal yang telah mengadakan hubungan luar, contohnya dengan negara China. Dan penghantaran utusan ini menjadi bukti jelas wujudnya hubungan antara kerajaan tersebut dengan negara China. Jadi awak ingat, hubungan luar sebelum kerajaan Melaka ada 3 kerajaan, iaitu yang pertama Paan-Paan, yang kedua Langkah Sukar dan yang ketiga Cih Tu. Okey. Kita pergi yang seterusnya iaitu hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kesultanan Melayu Melaka ni mempunyai hubungan yang erat. Okey, sebelum saya teruskan, yang sebelum tadi tu awak ingat ada 3 kerajaan awal, iaitu
Paan-paan, langkah suka dan juga cistu. Okey, yang tajuk ni kita akan tengok bagaimana hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Okey. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai hubungan yang erat dengan pelbagai kerajaan di rantau atau di luar alam Melayu pada abad ke-15 dan ke-16. Okey, hubungan ni terjalin. Okey, ingat dua bentuk iaitu yang pertama melalui hubungan diplomatik, yang kedua melalui perdagangan. Okey. Hubungan diplomatik ini dilaksanakan melalui penghantaran utusan. Okey, diplomatik melalui penghantaran utusan. Manakala hubungan perdagangan dijalankan dengan beberapa buah kerajaan dan wilayah yang mendatangkan keuntungan. Macam perdagangan kita tahu ia adalah satu bentuk yang untuk mendatangkan keuntungan kepada sesebuah negara kan. Okey. Yang ni tengok kepada jadual 1 iaitu hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan pihak asing. Yang ni hubungan diplomatik. Okey, dengan siapa? Jadi yang pertama dengan China, Turki, Siam, Makassar, Pasai dan juga Turki. Okey, manakala hubungan perdagangan, kau tengok banyak negara, antaranya China, Hadramaut ataupun Yaman, ketiga Pegu, Luzon, kelima Gujarat, 6 Coromandel, Bengal, Mesir, Parsi dan juga Turki. Jadi yang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 buah negara. Okey. Kita tengok yang seterusnya iaitu kepentingan hubungan luar Kesultanan Melayu Melaka. Apa kepentingan dia ataupun faedah dia kepada KMM atau Kesultanan Melayu Melaka. Okey, yang pertama, cikgu mulakan di sini, menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Yang kedua, menjamin kemakmuran Melaka melalui hubungan perdagangan dengan negara lain. Yang ketiga, mengekalkan penguasaan terhadap aktiviti perdagangan di Selat Melaka. Keempat, memperoleh perakuan tentang kedaulatan Melaka. Yang kelima, membantu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Okey. Itu ada 5. Jadi ingat, kepentingan hubungan luar tu ada 5 kepentingannya. Okey, kita pergi seterusnya iaitu zaman British. Tadi zaman Melaka. Sebelum tu zaman sebelum Melaka. Okey, dan yang ni kita tengok zaman British. Okey, besarkan sikit. Okey, pada zaman British, hal ehwal luar negeri Selat, Sarawak dan Sabah dikawal oleh pejabat tanah jajahan di London. Maknanya pada zaman British tu yang menjalankan kalau contoh pemimpin tempatan nak menjalankan hubungan luar amat terhad kerana mereka dikawal oleh pihak British tu sendiri. Manakala di Sabah oleh kerajaan Brooke, manakala Sabah Sarawak oleh kerajaan Brooke dan di Sabah oleh SBUB. Okey. Dan kita tengok selepas kemerdekaan dasar luar ni negara kita memasuki era baru. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal. Bila kita merdeka, kita buat sendiri dasar luar kita untuk kepentingan negara kita. Okey, terdapat 2 kepentingan dasar luar. Okey, yang pertama, semasa tempoh pentadbiran Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, dasar luar ni berbentuk pro-barat. Ni ingat, ni pro-barat, anti-komunis. Pro-barat maknanya sokong pihak barat, anti-komunis kita menolak kita menolak ideologi komunis. Okey, perkembangan kedua bermula ketika pentadbiran Tunku Tun Abdul Razak Ustaz bila Malaysia lebih bersikap tidak memihak
dan menjalinkan hubungan dengan negara tanpa mengira ideologi. Yang ni lepas berakhirnya pemerintahan Tunku Abdul Rahman dan ada pula digantikan oleh Tun Abdul Razak Hussein, kita mengubah polisi kita itu kepada lebih kepada tidak memihak dan menjalinkan hubungan negara lain tanpa mengira ideologi. Okey. Okay, kita tengok pula 9.2 iaitu asas penggubalan dasar luar. Okay, bagaimana kita bentuk dasar luar kita. Okay, kita tengok penggubalan dasar luar ni dilaksanakan berpandukan yang pertama melalui perkembangan ekonomi, sosial dan juga politik pada peringkat tempatan ataupun antarabangsa. Okay, penjelasan tentang penggubalan dasar luar ni dapat dilihat melalui matlamat dasar luar dan faktor penggubalannya. Okay. Yang seterusnya kita tengok matlamat penggubalan dasar luar. Okay, dasar luar ni amat penting kepada Malaysia kerana dasar luar ni mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah serantau dan antara bangsa. Ini yang pertama. Okay, dan yang kedua, kejayaan dasar luar Malaysia dapat diukur dengan wujudnya hubungan berbaik-baik. Ini antara hubungan berbaik-baik serta kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pertahanan serta kebudayaan pada peringkat antara bangsa. Okay. Dan sejak tahun 1956, persediaan asas untuk menubuhkan, kita tubuhkan Kementerian Luar Negeri telah bermula dan dikenali sebagai Kementerian Hal Ehwal Luar. Bila awak tengok, kalau kementerian ni menguruskan inilah apa-apa tentang hubungan kita dengan negara luar. Dan contoh ada apa-apa benda yang berlaku di negara luar, contoh melibatkan negara kita, di bawah kementerian inilah yang akan bertanggungjawab, dia akan menguruskan. Okey, dan pada tahun 1966 nama kementerian ini diubah kepada menjadi Kementerian Luar Negeri. Kementerian ini berpindah dari bangunan Sultan Abdul Samad ke Kompleks Baharudin dikenali sebagai Wisma Putra yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, dan pada 17 Disember kementerian ini mula operasinya di nombor 1 jalan di Putrajaya lah, di Jalan Wisma Putra. Okey, dan Wisma Putra berperanan menggubah dasar luar dan menjaga kepentingan nasional pada peringkat antara bangsa. Okey. Kita tengok yang seterusnya iaitu matlamat penggubalan dasar luar. Okey. Apa matlamat dasar luar ni dibuat? Okey, kita tengok yang pertama iaitu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, melindungi kepentingan nasional, kepentingan negara kita. Okey, yang ketiga, mempertahankan dan memajukan kepentingan Malaysia. Yang keempat, memupuk hubungan baik dengan negara luar. Dan yang kelima, menghadapi perkembangan serta cabaran politik, ekonomi dan sosial. Jadi, matlamat ni ada 5. Ada 5. Okey. Okey, sebelum saya pergi kepada yang seterusnya, kita tengok yang ni iaitu macam cikgu pesan dah, kalau kotak kuning ni kalau boleh baca sepintas lalu, sebab biasanya dalam kotak kuning ni dia ada informasi antaranya yang ni yang mungkin akan ditanya dalam soalan objektif. Okey. Okey, tengok yang seterusnya, faktor penggubalan dasar luar. Faktor penggubalan dasar luar. Okay, terdapat beberapa faktor, iaitu antaranya melalui ikatan sejarah,
iaitu penggubalan iaitu ikatan sejarah, keperluan nasional, kepimpinan dan kepersekitaran luar. Okey, tengok yang pertama, ikatan sejarah. Okey, nilai sejarah yang dilalui melalui dasar luar merupakan dasar luar yang digubah berdasarkan adanya ikatan sejarah antara negara ini dengan negara lain. Maknanya ada sejarah. Contoh daripada lama lagi lah. Kita tengok yang seterusnya, iaitu ikatan sejarah dan budaya dengan negara serantau. Contohnya seperti Singapura, Indonesia, Brunei, Filipina, Thailand, Burma ataupun kita panggil Myanmar. China dan India ni menyebabkan, serta China dan juga India menyebabkan Malaysia menjalinkan hubungan rapat dengan negara-negara ni. Maknanya sejak sebelum kita merdeka lagi, kita dah menjalinkan hubungan dengan negara-negara yang tersebut. Okey, dan yang seterusnya, yang ini, hubungan Malaysia dengan negara Arab Saudi, Mesir, Yemen, Turki pula dipengaruhi dengan ikatan keagamaan. Maknanya agama yang sama. Contoh agama rasmi setiap negara itu sama dengan agama rasmi negara kita. Okey, dan yang seterusnya, selepas mencapai kemerdekaan, negara kita menyertai pertubuhan Commonwealth. Commonwealth ni iaitu negara bekas tanah jajahan British. Okey. Okey, yang kedua, kita tengok yang kedua faktor penggubalan iaitu keperluan nasional. Itu keperluan kepada negara kita. Okey, keperluan nasional ni kita tengok yang pertama iaitu bermaksud memberikan keutamaan kepada kepentingan negara. Sebab kita buat satu dasar luar ni memang salah satu kepentingan kepada negara lah. Dalam pelbagai segi. Okey, tengok yang seterusnya. Dalam menggubal dasar luar, kepentingan negara diberi perhatian utama untuk menjaga kedaulatan maupun dasar yang menguntungkan negara. Okey, yang seterusnya, kedudukan yang strategik menjadi perkiraan utama dalam membentuk dasar luar dengan negara serantau. Okey, dan yang ketiga, hubungan baik dengan negara luar membolehkan Malaysia menjaga kebajikan rakyat Malaysia yang berada di luar sekiranya diperlukan. Salah satu untuk jaga kebajikan rakyat Malaysia jika berlaku apa-apa yang tidak diingini. Okey, dan yang seterusnya, kepentingan ekonomi dan keamanan menyebabkan Malaysia mengamalkan dasar luar yang bebas dan berkecuali serta menjalinkan hubungan dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Ni kepentingan ekonomi satu, kepentingan keamanan. Sebab tu kita dan benda ni semua termaktub dalam keperluan negara kita untuk mengamalkan polisi iaitu berbaik dengan semua negara. Okey, dan yang seterusnya, kepimpinan. Kebijaksanaan dan kebolehan seorang pemimpin negara turut menjadi asas penting dalam penggubalan. Yang penting kebijaksanaan, kebolehan. Okey, dan pemimpin perlu peka akan perkembangan pada peringkat antarabangsa serta perubahan yang berlaku bagi menentukan hala tuju dasar luar negara. Maknanya tengok apa yang berlaku dalam dunia sekarang. Jadi pemimpin tu perlu peka dan perlu alert apa yang berlaku dengan peredaran zaman setiap negara dalam dunia ni. Okey, dasar ni menjalinkan hubungan dengan negara lain serta dasar menjalinkan hubungan dengan negara sedang membangun pada 1990-an merupakan satu perubahan sikap pemimpin yang sebelum ini lebih cenderung kepada negara maju. Ni kita tengok boleh segi kepada kepentingan ekonomi lah. Kita nak meluahkan pasaran. Kita tak nak bergantung kepada negara maju sahaja. Okey, dan Malaysia telah menjalinkan hubungan negara sedang membangun, contohnya di Afrika dan negara kepulauan di Pasifik Selatan. Okey. Dan seterusnya kita tengok persekitaran luar. Keadaan luar macam mana. Okey.
perkembangan politik, ekonomi dan sosial antarabangsa yang sentiasa berubah menyebabkan penggubalan dan dasar luar Malaysia disesuaikan dengan perubahan yang berlaku. Kita tengok apa perkembangan politik dalam dunia tu, ada benda tu kita kena sesuaikan. Dan penggubalan dasar luar negara ditentukan oleh perkembangan yang berlaku pada peringkat antarabangsa seperti era Perang Dingin. Ni zaman dululah, sekarang tak ada sangat dah. Okey, pada masa ini dasar luar kita lebih kepada pro barat. Maknanya menyokong barat. Kita lebih, contoh pro barat ni menyokong tu satu, dari segi ekonomi pun kita banyak tengok kepada barat. Contoh kita macam kita pandang kepada barat lah, nak buat sesuatu kita tengok barat negara Eropah terutamanya. Okey, maksudnya Malaysia mengubah dasar daripada pro barat kepada tidak berpihak berdasarkan perkembangan yang berlaku pada tahun 1970-an. Ni kita berubahlah daripada pro barat, kita dah ubah selepas berlaku perubahan kepimpinan dalam negara kita, berlakulah berubah dari polisi dasar luar negara kita. Yang ni siapa yang tidak tahu apa maksud Perang Dingin, boleh baca. Sebab cikgu bagi tahu warna kuning tu kalau boleh baca apa yang mereka terangkan. Okey, habis untuk 9.1 dan 9.2. Okey, dan cikgu akan sambung lagi untuk video yang seterusnya, itu 9.3 dan yang seterusnya. Okey, dan saya harap awak faham apa yang saya terangkan, dan kalau tak faham boleh PM dan tanya secara direct kepada saya. Okey, sekian, terima kasih dan juga Assalamualaikum.